Assalamualaikum, saya Ali Ilahi bin Muhtar dan saya bersama Cik Nursyana Amira binti Rusli sama-sama mencipta inovasi Kampus Dosa. Jadi Kampus Dosa merupakan satu permainan yang direka khas sebagai salah satu modul untuk mendidik dan melatih pelajar untuk mempraktikkan nilai kerjasama, pemikiran yang kritikal, kreatif dan juga strategik. Dan ianya merupakan satu bentuk latihan dalam kumpulan yang membentuk pelajar-pelajar untuk mempunyai personaliti yang berkualiti dan juga untuk mempunyai nilai peribadi yang tinggi. Idea terbentuknya permainan ini bermula apabila kami melihat permainan dan modul yang digunakan dalam program-program kebanyakannya tidak mendatangkan impak dan minat kepada peserta, terutamanya pelajar lah. Rata-rata pelajar mengatakan bahawa aktiviti-aktiviti yang dilakukan dalam program macam team building contohnya ataupun minggu orientasi tidak banyak memberi kesan dan minat untuk mereka menjiwai dan melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti tersebut. Ini disebabkan oleh kebanyakannya mereka memberi feedback bahawa program-program ini rasa seperti satu aktiviti yang mereka perlu libatkan diri dan mereka terpaksa untuk melakukan, di mana dia ada daya tarikan dalam aktiviti-aktiviti tersebut dan mereka lebih tertarik kepada permainan yang seperti yang kita tahu pada zaman sekarang pelajar-pelajar dan remaja ni suka bermain dengan permainan elektronik dan juga video game yang mempunyai visual dan juga daya penarik yang tinggi lah. Jadi bertolak daripada hasil permainan tersebut, kami telah cuba untuk membuat satu permainan yang menerapkan dan mempunyai nilai-nilai kepribadian tinggi di dalamnya. Jadi kami telah mereka satu permainan fizikal yang mempunyai unsur-unsur tematik dan imersif dan menjadikan permainan ini sebagai salah satu modul atau aktiviti yang paling sesuai untuk program seperti team building dan juga orientasi. Di Kampus Dosa merupakan satu permainan analog yang mengenengahkan tema memburu hantu di dalam sebuah kampung. Ianya menekankan mekanisme permainan secara bekerjasama, di mana para pemain perlu menupaskan seorang pemain yang lain yang memainkan peranan sebagai musuh. Jadi dalam permainan ini pelajar akan belajar membuat perbincangan, saling tolong-menolong, membuat strategi secara kritikal untuk mereka memenangi permainan tersebut lah. Ianya senang untuk dimainkan, senang dibawa dan tidak memerlukan elektrik atau peranti tambahan. Dan keunikan paling utama untuk permainan Kampus Dosa ni ialah reka bentuk permainannya tidak mengikut kelaziman, di mana ianya memberi impak pengalaman yang baru kepada pelajar lah. Selain menampilkan mekanisme permainan yang direka khas, setiap komponen dalam permainan Kampus Dosa direka bentuk dengan kualiti dan nilai kesenian yang tinggi untuk menarik minat dan memberi impak yang maksimum kepada pemain. Kampus Dosa sudah dalam tahun kedua proses pembikinan dan melalui banyak fasa prototype, terutamanya dari segi visual untuk terus menarik minat dan replay value. Kampus Dosa juga telah melalui banyak uji main atau playtesting dan banyak feedback dari setiap sesi telah direkod dan diimplementasi dalam permainan ini untuk membuat Kampus Dosa menjadi semakin mantap dan streamline. Letakkan papan permainan di tengah-tengah meja dan letakkan penanda di bulatan 1 ruangan hari dan bulatan 1 di ruangan pusingan. Untuk pemain-pemain yang mengawal pemburu, pilih dan ambil bot karakter, patung karakter, kad berlawan untuk karakter dan letakkan penanda di bulatan 15 di ruangan nyawa pemburu. Ini adalah ruangan kad barangan untuk karakter dan ini merupakan info bagi karakter anda. Bagi pemain yang mengawal makhluk, ambil bot makhluk, bot pergerakan makhluk, kad berlawan bagi makhluk, patung makhluk serta bidai untuk menghalang pemain lain dari melihat pergerakan makhluk. Kemudian letakkan penanda di bulatan ke-25 nyawa bagi makhluk. Juga sediakan marker pen untuk pemain menulis pergerakan makhluk dalam permainan. Ambil dek kad barangan, kocokkan dan letakkan di tempat yang boleh dicapai oleh semua pemain. Letakkan dadu dan juga token rumah orang kampung.
Ambil 10 token rumah orang kampung dan letakkan secara tertutup di atas papan permainan. Rawatkan susunannya. Kemudian, setiap pemain pemburu perlu meletakkan token-token ini di atas nombor pilihan mereka di atas peta. Dalam 10 token yang diletakkan ini, terdapat 3 token mangsa dan 7 token perisai yang diletakkan secara tertutup. Setiap pemain pemburu akan memilih satu bulatan bernombor untuk diletakkan patung karakter mereka sebagai tapak permulaan dalam permainan. Manakala, pemain yang mengawal makhluk akan menulis satu nombor yang berada dalam papan permainan di atas bord pergerakan makhluk. Ini adalah sebagai tapak permulaan pergerakannya dan perlu dilakukan secara rahsia di belakang bidai. Dalam permainan kampus dosa, kondisi yang membolehkan pemain pemburu menang permainan ialah jika pemain pemburu berjaya membunuh makhluk, atau pemain pemburu berjaya menghalang makhluk daripada menyerang 3 orang kampung dalam masa 3 hari permainan. Permainan tamat dan pemain pemburu menang permainan. Manakala, kondisi untuk makhluk memenangi permainan pula ialah di mana makhluk berjaya menyerang dan membunuh kesemua pemburu, atau makhluk berjaya menyerang 3 penduduk kampung sebelum 3 hari permainan tamat. Pusingan pergerakan permainan dimulakan dengan pemain yang mengawal makhluk dan bergerak mengikut pusingan arah jam. Jika pusingan kembali kepada pemain yang mengawal makhluk, satu pusingan permainan telah berakhir dan pusingan kedua akan bermula. Jika permainan tiba ke pusingan yang ke-10, ini menunjukkan hari pertama telah berakhir dan memasuki hari kedua. Penanda pusingan kembali ke bulatan pertama untuk hari kedua. Pemburu boleh bergerak sehingga 3 tapak bulatan, mengambil kira bulatan kuning dan bernombor. Pergerakan dalam peta kampung Stosa adalah amat penting untuk menjejak di mana makhluk berada. Bagi makhluk pula, pergerakannya ditulis dalam bord pergerakan makhluk. Makhluk hanya boleh bergerak satu tapak sahaja dan hanya melalui nombor ke nombor. Dalam menjejak makhluk, pemain pemburu juga boleh mengumpul barangan untuk membantu mereka menjejak dan melawan makhluk. Pemain hanya perlu berada di petak barangan dan mengambil satu barangan untuk disimpan dalam ruangan barangan karakter mereka. Pemain pemburu juga boleh bertukar barangan sesama mereka, dengan syarat bulatan bernombor mereka di mana mereka berada adalah bersebelahan. Untuk menyerang penduduk kampung, pemain yang mengawal makhluk perlulah berada di bulatan yang bernombor sama dengan token rumah penduduk kampung. Apabila berada di bulatan yang sama, pusingkan token untuk melihat sama ada serangan tersebut berjaya ataupun tidak. Jika mendapat ikon perisai hijau, serangan makhluk dikira gagal. Dan jika mendapat ikon penduduk kampung yang cedera, serangan tersebut dikira berjaya. Pemburu atau makhluk akan mencetuskan perlawanan jika salah satu pihak berada di tapak yang bernombor sama. Untuk berlawan, pemburu dan makhluk yang terlibat dalam perlawanan akan memilih satu kad berlawan untuk digunakan mengikut strategi dan taktik masing-masing. Kad tersebut diletakkan di atas meja secara rahsia dan dadu berlawan dipusingkan. Selepas mendapat keputusan dadu, buka kad yang diletakkan dan tambahkan keputusan dadu dengan nilai dan efek kad untuk menentukan kecederaan. Turunkan penanda nyawa di bord karakter mengikut nilai kecederaan yang dikenakan. Jika penanda nyawa anda berada di bulatan nombor terakhir, karakter anda dikira tewas dan dibuang daripada permainan. Permainan akan tamat sekiranya semua pemburu tewas dan kemenangan akan berpihak kepada makhluk. Makhluk tewas dan kemenangan akan berpihak kepada pemburu. Makhluk berjaya menyerang 3 penduduk kampung dan kemenangan akan berpihak kepada makhluk. Dan pusingan terakhir dalam hari ketiga berakhir dan pemburu akan menang permainan. Antara impak permainan kampus Stosa ialah ianya dapat melatih pelajar untuk berfikiran kritis dan kreatif dalam menyelesaikan masalah. Ia juga dapat meningkatkan kualiti komunikasi antara pelajar, melatih pelajar untuk berkoordinasi antara sesama sendiri, dapat memupuk semangat kerjasama dalam kalangan pelajar. Dan semua ni adalah tanpa membuatkan mereka merasa seperti mereka sedang melakukan aktiviti atau yang bersifat sedemikianlah. Harapan kami untuk permainan kampus Stosa ialah agar ianya dapat diterima di semua sekolah menengah dan institusi pendidikan sebagai salah satu model aktiviti alternatif, terutamanya dalam program berkaitan pembangunan sasiah pelajar dan juga untuk unit kaunseling. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.